Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Muhammad Fairuz, muka surat berapa ya? Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15. Muka surat 15, tajuk terakhir dalam tajuk azan dan iqamah. Tajuk azan dan iqamah, tajuk terakhir hari ini. Hari ini kita akan bincang tajuk terakhir dalam bab azan dan iqamah ini, iaitu perkara yang disunatkan azan ataupun perkara sunat bagi orang yang azan. Itu tajuk dia, tajuk kecil dia, dan topik azam ni. Kalau tajuk besar dia, muka surat 14 tu tajuk dia, fasal dia, faslun, bermula pekerjaan sunat sebelum solat. Itu tajuk besar dia, iaitu perkara sunat sebelum solat. Itu tajuk besar dia. Perkara sunat sebelum solat apa dia? Iaitu azan dan iqamah. Kita bincang ni azan dan iqamah, bam dan qamat. Tajuk kecil dia hari ni, tajuk last dia, iaitu perkara sunat bagi orang yang azan. Jadi kita nak azan ni, apa sunat yang kita buat? Itu tajuk kecil dia. InsyaAllah kita akan bincang hari ni. Kita nak settlekan semua tajuk hari ni. Minggu depan kita akan masuk tajuk baru. Iaitu bab fi arkanis salah. Babun fi arkanis salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak Assamtullah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak Samtullah dari mana? Dari Thailand. Okey, dari Thailand. Okey. Jadi muka surat 15 muka surat 15, saya ulang sekali lagi, muka surat 15, perenggan di atas sekali, dan sunat keadaan orang yang ban dan iqamah. Yang tu ban dan qamat. Itu dia punya tajuk subtopik dia. Baik, sambil-sambil tuan-puan kita mula dulu. Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan rakan-rakan kita mulakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Taala, dan juga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama di dalam majlis pengajian ilmu kita, yang merupakan salah satu ibadat yang besar ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-puan, apabila ibadat yang besar ganjaran pahala ini, sudah tentunya kita jangan lupa untuk setting ataupun perbetulkan niat kita, kerana teras kepada ibadat itu berada pada niat kita. Niat merupakan tunjan kepada sesuatu ibadat itu. Niat merupakan tunjan kepada sesuatu ibadat. Tanpa niat, maka ibadat kita tidak akan dikira ibadat dan tidak diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada niat tapi niat yang tak cantik, niat yang tak betul-betul ikhlas semata-mata kerana Allah, juga tidak akan dapat markah ataupun ganjaran yang komplit ataupun yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya selalu ingatkan, dan tuan-tuan guru kita selalu ingatkan bahawa paling penting asasnya ialah perbetul dan cantikkan niat. Kerana itulah dia asas untuk kita dapat pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung tuan-puan tajuk kita pada pagi ini, iaitu perkara sunat bagi orang yang melaungkan azan dan iqamah. Apa sunat yang perlu muazzin, yang perlu orang yang nak azan dan orang yang iqamah itu lakukan untuk mendapatkan pahala sunat? Ingat tuan-puan, tajuk yang kita nak bincang ini ialah perkara sunat bagi orang azan, bukan perkara yang menentukan sah ataupun tidak azan, tidak. Adapun syarat sah azan kita dah bincang sebelum daripada ni 3 benda. Asasnya 3, kalau muazzin itu ataupun bila yang dilantik oleh kerajaan mesti ada tambahan. Tetapi asasnya 3 perkara asas ataupun 3 syarat asas untuk pastikan bahawa azan dan iqamah itu sah. Cuma bukan saja semata-mata sah, tapi kita nak dapat pahala lebih. Yang kita nak dapat ialah pahala ataupun markah bonus, markah lebih. Maka kita nak tahu apa perbuatan yang sunat kita buat untuk mendapat ganjaran pahala sunat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ni tuan-puan, bukan kita nak bincang isu sah ataupun tidak, tetapi yang kita nak bincangnya ialah untuk dapat markah lebih, pahala lebih, apa perbuatan yang perlu kita buat untuk dapat pahala sunat ketika mana kita melaungkan lafaz yang bernama azan dan iqamah, ataupun kita panggil ban dan qamat. InsyaAllah kita akan ulang sedikit saja apa yang kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-puan. Sebelum kita sambung pagi ni, kita akan komplitkan pagi ni 12 perkara sunat ketika kita lakukan azan dan iqamah, ataupun 12 perkara sunat bagi orang yang nak azan dan nak qamat. 12 benda yang dia perlu buat untuk mendapatkan pahala sunat. Banyak tuan-puan, banyak benda yang kita boleh buat untuk dapat markah sunat. Jadi berdasarkan kepada pengetahuan dan ilmu masing-masing untuk tambah income ataupun tambah pahala sunat ini. Selagi banyak dia buat benda-benda sunat dengan prosedur yang betul, dan dengan pengetahuan dia, bukan buat kebetulan, tidak, tetapi buat dengan ilmu dia dan juga niat yang bagus, yang baik, maka akan dapat pahala sunat. Sebab itulah kita lagi banyak perkara sunat, lagi banyak ganjaran yang akan kita perolehi ketika mana kita melaungkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tajuk dia tuan-puan, subtopik dalam tajuk azan ini, dan sunat. Dan sunat keadaan orang ban, itu dia. Dan sunat keadaan orang ban dan qamat, yakni orang yang azan dan orang yang iqamah. Kalau bahasa kita dipanggil tuan-puan, perkara sunat bagi orang yang azan dan iqamah, itu bahasa mudah. Apa yang perlu orang azan dan iqamah tu buat, tambah. Apa yang perlu dia tambah untuk dapat pahala sunat? Kriteria ataupun ciri yang macam mana? Pertama, kita dah sebut sebelum dapat ini tuan-puan, iaitu orang yang suaranya sedap, orang suaranya elok, suaranya sedap, suaranya merdu berbanding orang lain, maka orang itulah akan dapat
pahala yang lebih berbanding orang lain. Maka dahulukan, kalau ramai, dahulukan suara yang bagus berbanding dengan suara yang kurang bagus. Kalau kita seorang diri ni tuan-tuan di rumah, memang kita lah, tak pilih dah. Memang kita lah yang akan azam dan kita lah iqamah, tidak ada pilihan kerana kita seorang diri di rumah. Tapi kalau kita ramai di rumah, kita pun ada, anak-anak kita pun ada, jangan isteri sudahlah, dengan anak perempuan sudahlah, sebab kita dah tahu syarat sah azam, dia kena ada 3, akil, mumayyih dan lelaki. Itu syarat sah, bukan sunat. Itu syarat sah. Pertama tuan-puan, saya ulang saja, kita dah sebut minggu lepas, ulangan saja sebelum kita sambung yang ke hari ni. Kita nak sambung yang ke-8. Hari ni yang ke-8. 7 saya ulang secara cepat sebelum kita masuk yang ke-8. Kita nak komplit sampai 12 semua pada pagi ini. Yang pertama tuan-puan, yang pertama saya sebut saja, saya tak baca kitab, sebab kitab saya akan baca bermula daripada 8, nombor 8 tu. Okey. Tajuk dia, saya baca sekali lagi tajuk, dan sunat keadaan orang yang ban dan iqamah itu. Itu dia punya tajuk, satu topik dia. Dan sunat keadaan orang yang ban dan iqamah itu, apa yang sunat? Khabar. Elok suaranya dan deras ia suara. Yang ni apa dia tuan-puan di sini? Suara yang elok, suara yang sedap, suara yang merdu dan pula nyaring suara dia. Kalau ada merdu tapi tak nyaring, bagi dekat orang yang merdu dan nyaring. Kita okey merdu, tapi nyaringnya tidak ada suaranya yang nyaring. Maka pilih orang yang mempunyai suara yang nyaring. Kalau ramai, kalau ada pilihan. Baik, saya yang pertama tuan-tuan, iaitu suara pemilihan dari sudut orang yang sunat azan, bagi kepada orang yang afdal, bagi kepada orang yang suaranya merdu dan juga nyaring suaranya. Kerana azam ini dia tuan-puan, dia sunat kita nyaringkan. Sunat nyaringkan, jangan slow. Sunat kita kuatkan suara semampu yang boleh ketika mana kita melakukan azan, ketika azan i'lan masuk waktu. Adapun azan nak mendirikan sembahyang, tak perlu nyaring. Tuan-puan ingat, sebab kita fokus ini azan nak i'lan dan juga nak mendirikan sembahyang. Jadi kita kena tahu situasi dia. Bila kita nak diperlukan nyaring itu. Jadi secara umumnya kita perlu sunat orang yang suara elok dan nyaring. Umumnya sunat. Tetapi kita nak ketika kita nak praktik, nyaring itu bila kita nak kuatkan, itu bila nak kuatkan ketika mana kita azan i'lan masuk waktu, itu disunatkan kita kuat jahar. Kita jahar, kita kuat semampu yang mungkin, semampu yang boleh. Lagi kuat, lagi afdal. Lagi kuat, lagi afdal. Ini bila situasi azan i'lan masuk waktu. Bukan azan untuk mendirikan sembahyang, tidak. Jangan bertukar. Kalau azan untuk mendirikan sembahyang, kita nak solat pukul 3 petang, sedangkan pukul 1.13 dah masuk waktu zuhur. Tapi kita sembahyang lewat pukul 3 petang. Maka solat pukul 3 petang, kalau solat jemaah 3 petang, maka azan hanya didengar oleh beberapa orang yang bersama-sama dengan kita untuk mendirikan solat jemaah. Kita ada 10 orang, maka azan jangan tak perlu kuat, tak sunat pun kuat nyaring sampai seluruh kampung kita boleh dengar, tak. Yang sunat qadar mana? Nyaring kita ataupun kuat jahar kita sekadar boleh didengar oleh 10 orang jemaah yang akan mendirikan solat berjemaah bersama-sama dengan kita. Ini pun orang biasa keliru tuan-puan. Adakah nak kena azan? Sebab tadi dah masuk waktu dah azan, kenapa pula nak azan? Bukan iqamah sahaja. Dia keliru dengan sebab disunatkan azan. Kita dah ulang sebelum daripada ni tuan-puan. Tapi saya ulang balik sebab ada lagi orang tanya. Dia kata kita solat selepas daripada azan, jarak jauh dengan azam tadi, ada kena azam. Dia kata di awal tadi kita dah azam. Dia keliru dengan apa? Dia keliru dengan azan masuk waktu dan azan nak mendirikan solat jemaah. Beza tuan-puan, beza. Sebab azan dia banyak. Tapi asasnya kita bincang azan i'lan masuk waktu dan azan nak mendirikan solat. Adapun sebab-sebab lain kita tak bincang. Sebab lain banyak lagi. Sebab azan nak musafir, azan kanak-anak, azan azan baby baru dapat baby, azan kebakaran, azan ketika mana nak halau hantu,
Tu banyak perkara-perkara sunat azan. Baik, satu. Yang kedua tuan-puan, jadi orang yang suara sedak dan suara nyaring. Satu lagi tuan-puan, untuk suara nyarim ini, dia situasi dia azan iklan masuk waktu, sunat nyari senyari yang mungkin, sekuat yang mungkin. Dan satu lagi, iqamah, dia tak sunat suara yang tak sunat, betul, tak sunat kita kuatkan suara. Iqamah, nak mendirikan solat, dia tak sunat kita nyarinkan suara seperti azan, tak sunat. Sekadar orang boleh dengar saja, orang yang nak solat boleh dengar, cukup. Tak perlu sampai satu kampung boleh dengar, tak sunat pun. Sunat iqamah kita ini sekadar mana? Sekadar boleh didengar oleh orang yang nak mendirikan sembahyang. Tak perlu kita pakai mic yang boleh menggegarkan satu kampung, boleh menggegarkan satu taman kita, iqamah. Tapi kalau azan masuk waktu, gegarkan satu taman, gegarkan satu kampung, lagi afdal, lagi jauh boleh pergi. Baik, yang kedua tuan-puan, suci daripada hadas besar dan kecil. Kita dah bincang minggu lepas. Jadi sunat ada wuduk dan sunat mandi wajib. Jangan kita azan tanpa mandi wajib. Jangan Tok Bila ni dia berjunuk malam, dia pergi bedal, dia pergi hantar azan subuh, tak mandi wajib. Maka makruh. Kita dah bincang sebelum daripada ni. Makruh orang azan tak ada wuduk, makruh orang azan tak mandi wajib. Yang ketiga pada tuan-puan, suci daripada najis. Kalau ada najis di badan kita, tak basuh lagi najis di badan kita, kita azan, makruh juga. Kerana sunat bersih daripada najis, barulah azan. Kecil tak basuh lagi, dia dah azam dah. Boleh. Makruh. Kecil tak basuh, makruh. Begok tak basuh, tiba-tiba dia azan. Boleh. Bukan kata tak boleh, maksud sah. Azan tu sah, tapi tak dapat pahala. Sedangkan kita azan untuk dapat pahala, bukan semata-mata untuk tujuan, bukan semata-mata tujuan untuk iklan masuk waktu. Jadi Tok Bila dia kena jaga. InsyaAllah Fadil Tuan Syed kita kata, Ustaz mohon jasa baik akhir kuliah kongsikan sebutan lafaz laungan azan yang boleh. InsyaAllah tolong ingatkan balik saya di akhir nanti, saya akan jelaskan lafaz azan yang betul. Yang macam mana. Sebab ramai tuan-puan Tok Bila ni dia main bedal saja. Bukan kita lah, orang-orang lain lah. Dia bedal, dia tak minat masuk kursus. Dia tak minat masuk belajar, nak sebutan macam mana, tapi dia minat azan. Azan berubuk nak azan. Apakah nak azan berubuk, tetapi nak belajar azan tak berapa minat. Inilah suasana kondisi akhir zaman, orang sudah tak berminat untuk belajar ilmu melakukan ibadat, tapi orang minat untuk buat ibadat. Jadi orang minat buat ibadat tanpa prosedur dan panduan yang jelas, kesan dia sangat besar kepada dia balik, kerana dia melibatkan haram. Tiap-tiap ibadat yang haram itu, tiap-tiap ibadat yang fasidah itu haram. Itu kaedah dia. Tiap-tiap kita mengerjakan ibadah yang haram itu, jawab dia tuan, tiap-tiap melakukan ibadah yang fasidah itu haram. Bahaya tuan. Kalau nak buat ibadah, bagi betul. Kalau tidak, tak payah buat. Tak payah buat benda sunat. Kenapa kita tak tahu? Baik kita tak buat benda yang kita tak tahu, daripada kita buat, bukan boleh pahala tapi boleh dosa. Kenapa salah? Macam orang nak bagi salam tuan. Salam ni kadang-kadang dia jadi budaya. Dah jadi bukan jadi ibadah. Sebab apa? Sebab dia kata takkanlah masuk rumah orang tak nak bagi salam. Bukanlah dia kata nak masuk rumah orang sunat bagi salam. Dah hilang dah sunat, hilang dah ibadah. Yang ada tinggal budaya, tinggal adat. Adat biasanya jumpa orang bagi salam. Jadi apabila dia dah jadi adat, dah jadi budaya tuan, menyebabkan apa? Menyebabkan dia hilang. Dia akan hilang tata cara melakukan ibadat. Apabila hilang tata cara melakukan ibadat, menyebabkan dia buat ibadat tak cakna, tak tengok pun apa syarat-syarat sah. Itu yang jadi haram. Bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu bukan salam. Kenapa dia tak pernah belajar bagaimana diri salam, bagaimana syarat nak ucapkan lafaz yang bernama salam, apa syarat sah nak mengucapkan lafaz yang bernama salam, apa syarat sah nak mengirim salam. Dia tak pernah belajar ibadat memberi salam dan ibadat menjawab salam dan ibadat mengirim salam, menyebabkan dia akan buat ikut dam sahaja. Baik. Yang ke berapa tuan-puan? Yang keempat, orang yang adil walaupun adil dengan riwayah sekalipun.
Al-Fadil meneka dalam kesamaran. Makruh tanzih ke? Ya betul, makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Makruh tanzih. Kalau makruh tahrim dia hampir dengan haram. Tu khilaf ulama. Ulama kata, ada ulama kata dosa tapi tak dosa macam haram. Tapi di sini bukan makruh tanzih, bukan makruh tahrim, tapi makruh tanzih, makruh biasa. Yang tidak ada yang tidak berdosa. Cuma tinggal makruh itu dapat pahala. Memanglah buat makruh tak berdosa, makruh tanzih ini kita buat tak berdosa. Boleh azan tak ada wuduk pun tak berdosa pun. Tetapi kita kena ingat. Saya selalu ulang sebelum dapat ini basic. Cara untuk kita jana pahala tuan-puan melalui dua formula. Ataupun detail saya pernah share 4. Pertama, kita buat perkara yang wajib dapat pahala. Yang kedua, kita buat perkara sunat dapat pahala. Yang ketiga, kita tinggal perkara haram dengan niat kerana perintah Allah, dapat pahala meninggal benda haram. Yang keempat tuan-puan, dia detailnya ada 4. Yang keempat tuan-puan apa dia? Yang keempat, meninggalkan perkara makruh dengan perintah Allah. Kenapa kita tak buat makruh? Kerana mengikut perintah Allah. Larangan itu larangan yang bernama makruh. Level dia, level makruh. Tapi larangan termasuk larangan. Termasuk cegahan. Maka apabila kita tinggalkan larangan Allah, Allah suka. Dan tinggal itu pula dengan sebab apa? Dengan ada kaitan dengan Allah. Tinggal kerana Allah, maka akan diganjarkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi dalam kitab Sulam Musibian, tuan-puan, kalau tuan-puan belajar kitab Sulam Musibian jilid pertama, tuan guru ataupun musannif sangat menekankan konsep untuk dapat pahala melalui tinggal benda sunat, tinggal benda wajib, ada tinggal benda haram dan tinggal benda makruh, kena ada niat. Barulah dapat pahala meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Tu. Jadi kita jangan nampak buat pun tak berdosa, tapi kita nampak pahala. Kenapa kita tak buat kerana Allah? Kenapa tak buat benda makruh? Kerana Allah, baru dapat pahala. Itu penting tuan-puan. Untuk dapat pahala, untuk jana income ukhrawi, mesti ada panduan yang jelas. Mesti ada ilmu. Sebab tu ilmu sangat penting tuan-puan. Ilmu fiqh sangat penting. Yang kelima tuan-puan, yang kelima, sunat berdiri ketika azan dan iqamah, melainkan uzur. Lalu kalau dia sengaja duduk sambil azan ataupun sambil iqamah, maka makruh. Makruh iqamah sambil duduk. Jadi kan anak kita dia penyegan di rumah tuan-puan, ayah dia kata iqamah, dia sambil duduk iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kemudian sambil bangun. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Duduk last kali sambil bangun. Makruh sambil iqamah, iqamah sambil duduk. Yang keenam, sunat menghadap kiblat. Yang ketujuh, sunat berada pada tempat yang tinggi. Dan yang seterusnya, yang ke-8 sambung ini tuan-puan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8 dalam kitab kita tu, dan sunat. Dan sunat berpalin muka orang yang azan itu, palin ke arah mana? Kepada pihak kanannya. Ini ke arah kanannya, kanan orang azan. Bila? Pada waktu berkata hayya 'alas salah. Ketika dia mengucapkan lafaz hayya 'alas salah, maka ketika itu dia berpalin mukanya ke kanan. Dan ketika dia berkata hayya 'alal falah, maka dia berpalin mukanya ke kiri. Ini sunat yang ke-8. Sunat yang ke-8 tuan-puan, saya ulang sekali lagi, ini sunat, tak buat pun tak apa. Jangan kita marah orang tak buat, kerana dia tak nak pahala, tak perlu marah kat dia. Kadang-kadang benda sunat dijadikan wajib. Ini isu juga tuan-puan. Kita nak tegur orang tak buat benda sunat, seolah-olah sunat itu jadikan wajib. Jadi sunat ini bonus yang Allah tawarkan dan Allah ganjarkan kepada sesiapa yang nak offer lebih, sila. Rugi kalau kita tak grab offer daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tapi kalau orang tak grab, orang tak nak, tak perlu marah. Peluang, tawaran, offer daripada Allah Taala orang tak nak. Tok Bilal ni dia azan sambil duduk hadap kiblat, tak kona, tak palin pun ke kanan ketika hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
paling pun muka ke arah kanan. Kenapa? Dia tak nak offer sunat. Maka kita tak boleh marah kepada dia. Dan kata, apalah Tok Bilal ni tak reti sungguh. Palinglah ke kanan, paling ke kiri. Kenapa? Dia seolah-olah benda tu wajib. Jadi benda sunat ni tak perlulah kita komen, tak perlu kita tegur. Ada juga orang ekstrim tuan, dia marah. Tok Bilal tak konak, tak paling kanan, Tok Bilal tak paling kiri. Tak perlu kita marah kerana dia tak nak offer. Jadi ini offer daripada Allah Ta'ala kepada Bilal. Dah Bilal dah banyak pahala dah, tak apalah. Kalau dia tak tahu tu, lainlah kita cerita. Kata sunat paling ke kanan, rugilah tak buat. Sunat paling ke kiri. Tapi bila? Ketika kita berkata hayya 'alas salah. Jadi ketika kita berkata tuan-puan hayya 'alas salah, serentak sambil-sambil kita kata itu, kita paling hayya 'alas salah. Apabila kita dah sama pipi kita, dia konsep paling ni tuan-puan sama dengan paling. Cara kita nak praktik palin ini sama dengan palin ke kanan sewaktu kita dalam solat tahiyat akhir mengucapkan lafaz salam ke kanan. Sunat kita berpalin muka, bukan dada. Palin muka kita ke arah kanan. Cara kita berpalin dan dia punya dia punya saiz dia, dia punya jarak dia ke kanan tara mana tu sama je konsep. Tuan-tuan, sama je konsep dengan palin dalam solat ketika melafazkan salam terakhir, salam pertama dan salam kedua ke kiri, sama je konsep palin dalam azan. Konsep palin dalam azan. Jadi dalam azan tuan-puan, ketika sambil kita mengucapkan lafaz hayya 'alas salah, ketika itu kita paling qadar mana tuan-puan? Qadar kalau kawan kita di belakang ini dia boleh nampak pipi kita, itu sahaja, tak perlu lebih. Macam mana contoh tuan-puan? Hayya 'alas salah, maka berhenti. Tu dah rapat dah, tak perlulah corner sampai telinga kita sampai orang boleh nampak dua-dua pipi kita. Kawan kita boleh nampak. Dan kita pun sambil-sambil nampak kawan kita. Siapa kawan duduk sebelah kanan, semua kita nampak. Tak perlu. Bolehlah nak buat. Tapi nak ceritanya, dia punya teknik sebenarnya, sekadar orang di belakang boleh nampak pipi kita, itu sudah sah. Dapat pahala sunat. Hayya 'alas salah. Dah orang belakang boleh nampak. Jadi tuan-puan di rumah tu, tuan-puan akan nampak terbaliklah. Sebab dalam video dalam video saya paling ke kanan, tuan-puan akan nampak saya paling ke kiri. Saya paling ke kiri, tuan-puan akan nampak saya paling ke kanan. Sebab dalam video dia terbalik. Okey, settle tuan-puan. Ke kanan begitu juga, ke kiri begitu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ke kiri. Tegak balik, batu mula hayya balik. Kan kena sebut dua kali. Arahkan ke kiblat balik. Hayya 'alal falah. Okey, boleh Dia begitu juga dalam konsep berpalin muka ke arah kanan dan ke arah kiri ketika dalam solat. Ketika kita mengucapkan salam yang pertama, dia ada dua qaul. Tuan-puan ingat, ini dalam solat ada dua pandangan di sisi para ulama kita, Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Pandangan pertama tuan-puan, teknik macam mana? Ini dalam solat tuan-puan, dalam solat. Adapun azan kita boleh buat serentak. Dalam solat tuan-puan, dia ada dua qaul yang disebut dalam kitab Syarqawi dan disebut juga dari kitab Bajuri, dan di kitab mana lagi sebut tuan-puan? Tak silap saya, dari kitab Sulamus Sibyan pun sebut. Macam mana cara dia tuan-puan? Ada dua qaul, dua pandangan. Ketika kita nak bagi salam, ingat ini sunat. Sunat kita paling ke kanan, sunat paling ke kiri. Sunat hai'ah. Macam mana teknik dia kena buat? Ada dua cara. Pertama, Assalamualaikum tu, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Bagaimana cara kita nak buat? Bila berpaling. Ada dua qaul. Pandangan pertama tuan-puan, kita paling serentak dengan lafaz. Mula pelan-pelan berpaling. Kum berhenti. Tengok tuan-puan contoh. Assalamualaikum. Kum saja kita berhenti tempat yang dah sampai.
Masuk tempat yang ada orang belakang boleh tengok. Berhenti. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali balik. Jangan di sini untuk salam yang kedua. Kembali balik, arahkan balik ke kiblat, baru mula ke kiri. Ke kiblat balik, kiri. Assalamualaikum. Kum rapat. Dia serentak kum tu rapat ke habis tumpuan, habis corner kita panggil. Assalamualaikum warahmatullah. Yang wajib saja. Warahmatullah tak apa. Sambil kita berhenti, warahmatullah. Mana kita tak bergerak dalam muka kita. Itu qaul yang pertama, pandangan pertama. Tuan-puan boleh buat dua, salah satu daripada dua. Pandangan yang kedua tuan-puan, kita ucap dulu baru bergerak. Pandangan yang kedua macam mana? Assalamualaikum warahmatullah. Selesaikan dulu lafaz, baru dia paling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Dia selesaikan dulu lafaz, baru dia berpaling ke kanan dan berpaling ke kiri. Itu konsep ataupun cara kita nak lakukan perkara sunat, iaitu berpaling muka, bukan dada, ketika kita mengucapkan lafaz yang bernama salam, yang wajib di dalam salat, dan salam yang sunat di dalam salat. Jadi yang wajibnya tuan-puan bukan berpaling. Ingat, berpaling cantik dia jaga, tapi salamnya dia tak jaga. Yang wajib adalah salam. Yang kena tahu adalah salam. Yang kena betulkan dia salam. Nak dapat bonus offer lebih, betulkan cara kona, cara paling ke kanan dan ke kiri. Kadang-kadang tuan-puan paling buat yang sunat, palingnya cantik, pilih qaul salah satu daripada dua, tetapi salamnya tak cantik, salamnya fake. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuan teruk sangat tuan-puan, teruk. Elok sikit. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum tuan-puan nampak saja cantik, tapi bukan salam. Kerana salam mesti komplit diri dia. Kalau satu diri dihumban, satu juzuk daripada diri salam dibuang, dilempar buang, tak disebut, maka tak dinamakan diri salam. Tak sah mengucapkan diri salam. Kena repeat balik, ulang balik. Kalau dia tak ulang balik, maka sembahyang dia tak sah di sisi Allah Ta'ala. Hukum zahirnya tidak sah, tapi hakikatnya Allah yang menghukumkan. Kerana diri salam sebenar, assa tu dia ada syaddah. Syaddah itu diri dia. Syaddah termasuk juzuk tuan-puan. Jadi diri nak nama diri salam mesti komplitkan juzuk dia. Juzuk dia, huruf dia dan syaddah dia termasuk juzuk ataupun termasuk sebahagian daripada diri salam. Ada syaddah, mesti nyatakan saddah. As-salah, kerana ada syaddah di situ, mesti nyata dengan jelas diri salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau asala, gugur satu syaddah, tidak dinamakan salam. Assalamualaikum. Asala. Maka tidak dinamakan salam. Apatah lagi, dia gugurkan beberapa diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang disebut tu tuan-puan? Telur sampai 2-3 huruf dia gugur. Tu kena masuk kursus kelas salam balik. InsyaAllah kita akan bincang satu persatu dalam bab rukun tuan-puan. Kita dah nak masuk minggu depan, kita nak masuk tajuk rukun. Baik, kita teruskan 12 komplitkan pagi ni, supaya minggu depan kita akan masuk rukun 13 yang menjadi tulan pula, yang menjadi tunjan kepada solat. Baik, serta yang ke 7, sunat berpaling muka ke kanan dan ke kiri. Ke kiri hayya 'alal falah, ke kiri hayya 'alas salah tu ke kanan. Sunat pada azan saja tuan-puan, pada iqamah jangan buat. Ada orang yang buat. Sebab tu saya kata belajar dan belajarlah. Jangan malu untuk belajar, jangan segan untuk belajar, cari ruang dan masa belajar, kerana dia tidak merugikan kita, bahkan dapat pahala kepada kita. Apabila kita tak belajar, kita skip, kita main budak bedal, menyebabkan kita agak-agak sama dengan azan. Tidak tuan-puan, tak perlu buat benda yang tak sunat. Kenapa? Kerana dia sia-sia.
Kadang-kadang orang azan pun dia buat, orang qamat pun dia buat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salatu, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tak sunat tuan-puan. Apa maksud tak sunat? Harus saja dibuat, tak haram. Tak haram tapi harus sahaja, rugi sahaja dia buat, tidak ada markah yang akan diambil, akan ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terus kepada nombor 9. Nombor 9 pun ramai yang buat juga. Ketika qamat. Dia tak sunat ketika qamat. Nombor 9 sunat ketika azan saja. Dan ditaruh, dan ni nombor 9. Dan ditaruh dua telunjuknya, dan ditaruh di mana? Dan diletakkan dua jari telunjuknya. Jari telunjuk ni tuan-puan, hujung jari, bukan semua jari ni. Diletakkan, ditaruhkan. Ditaruhkan apa? Ditaruhkan, ini diletakkan dua kepala jari. Sunnah kita masukkan, makna diletakkan, dimasukkan. Dua jari maknanya dua kepala ni, kepala jari kita. Dua kepala jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Lubang telinga kiri, lubang telinga kanan tuan-puan, kiri kanan kita letakkan ataupun masukkan dua hujung, bukan masukkan semua, masukkan dua hujung jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga kiri dan kanan. Sunat. Tak buat pun tak apa. Sunat buat. Kalau dia azam tak letak pun, tak masuk pun. Ataupun dia setengah orang dia buat macam ni. Dia tak sunat pun, macam-macam dia ejah, dia reka macam-macam. Dia macam ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ejah sendiri. Tak sunat letak di pipi, tak sunat letak tudung telinga. Kalau katuk telinga tu lain lah. Yang sunat masukkan. Ada orang tuan-puan dia tak masukkan macam ni, dia tak masukkan macam ni, tapi dia tutup macam ni. Tutup macam tu pun setengah ulama kata boleh, tapi yang afdalnya tutup dengan jari supaya angin dia tak keluar. Dia ada rahsia dia, ada dua rahsia besar. Baik, apa rahsia dia tuan-puan? Kita tutup dua jari telinga, tutup dengan lubang ni, ataupun masukkan dua jari telinga ke kiri ke kanan, dua jari menggunakan ibu jari telunjuk kita ke lubang kiri, lubang kanan. Ada dua rahsia besar dia. Rahsia pertama dia sebagai isyarat kepada orang yang peka. Dia nampak kita ni duk adap mikrofon ataupun tak adap mikrofon pun, adap ke kiblat. Kalau adap mikrofon lagi dia nampak. Kita sedang menutup luar lubang telinga sebagai isyarat kepada orang peka bahawa azan berkumandang. Orang peka ni tuan-puan, jeritlah pecah speaker pun tuan-puan dia tak dengar, dia peka. Tak di lubang telinga dia pun dia tak dengar, dia peka. Rahsia yang keduanya tuan-puan, rahsia apa yang kedua disunatkan? Dia panggil hikmah dan rahsia disunatkan. Supaya suara kita tu lebih nyaring, lebih kuat, lebih jelas. Apabila kita tutup lubang telinga kita dan kita sendiri pun tak apa nak dengar, maka dia akan boleh mengeluarkan suara lagi kuat, lagi kuat, lagi kuat. Kenapa? Terutamanya afdal azan i'lan untuk masuk waktu, afdal kita launkan dengan senyaring yang mampu untuk azan i'lan masuk waktu. Baik, saya tahu tuan-puan, yang ke-9, perkara sunat yang ke-9. Tapi ingat, ini iqamah sahaja, tak sunat. Ini azam sahaja, iqamah tak sunat. Walaupun ada orang buat iqamah tapi tak sunat buat pun. Dia tak sunat buat, kenapa dia tuan-puan? Tak sunat palin ketika qamat ni, tak sunat palin ke kanan ke kiri ketika dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan ketika mana dia nak iqamah tak sunat untuk dia tutup dua lubang telinga menggunakan jari telunjuk, tak sunat. Kenapa? Karena iqamah tak sunat nyaring. Iqamah ini jahar, maksud jahar ni suara dia kuat level mana? Level boleh didengar oleh orang yang nak mendirikan sembahyang bersama-sama dengan mereka sahaja. Tidak perlu nyari lebih daripada itu. Tak perlu. Sebab itu tak perlu, tak sunat kita buat. Walaupun ada orang setengah tu Bilal, dia siap tutup qamat dengan mikrofon. Dahlah satunya dengan mikrofon, yang kedua pula tuan-puan dengan tutup dua lubang telinga. Pasal apa mikrofon? Pasal nak dengar jemaah. Tu lain. Jemaah ni bukan jemaah lain. Jemaah masjid besar sangat tak guna mikrofon, jemaah yang berada di saf belakang tak dengar. Okey, boleh. Jadi dia guna mic dalam saja ataupun speaker dalam.
Okey, speaker dalam memang. Sebab apa? Sebab nyaring dia mesti didengar oleh orang yang nak sendirikan sembahyang berjemaah. Tetapi telinga dia tak disunatkan tutup. Tak perlu tutup dua lubang telinga ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatus salatu, qad qamatus salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tak sunat tuan-tuan. Baik, terus kita nak express tuan-tuan, kita cuba nak habiskan pagi ni. Di bawah tu sunat baca saja, kerana di bawah tu doa azam. Tak perlu kita detailkan. Yang ke-10 tuan-tuan, dia ada 12 semua. Yang ke-10 apa? Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan sunat tarji' pada ban. Sunat tarji'. Tarji' ni apa dia? Iaitu mengulam kembali, menyebut perkataan dua kali sebelum sebut perkataan secara secara perlahan sebelum dia menyebut perkataan secara jahar. Pada lafaz mana? Pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Tarji' pada azan, iaitu yang kata tarji' ni apa? Berkata dengan dua kalimah syahadah. Berkata tu padahal padahal dalam keadaan suaranya perlahan. Jangan kuat lagi. Tu dia panggil tarji'. Sunat tuan-tuan. Sunat pada dua kalimah syahadah. Hayya 'alas salah tu dah. Mana dia? Contoh dia? Dia tak bagi contoh. Dia dah bagi, dia sebut saja. Sunat tu berkata dengan dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kita launkan azan tuan-tuan, sunat kita lafazkan dulu dua kali, barulah kita jaharkan dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebut dulu, tarjik dulu dua kali. Habiskan dua kali, jangan tarjik sekali-sekali. Habiskan dua kali. Hayya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Teruskan dua kali. Ada orang dia satu-satu. Tarjikkan dua-dua kali. Ulang dua kali, barulah ria dua kali. Sama juga dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang kita dah maklum tuan-tuan, sekadar ulangan sahaja. Tutup bila dah tahu dah semua ni. Ulangan sahaja. Ni sunat. Iaitu tarjih itu berkata dua kalimah syahadah padahal yakni dalam keadaan suaranya perlahan. Bila? Dahulu daripada ini, sebelum daripada berkata dengan kedua kalimah syahadah itu padahal nyarim. Sebelum dia nyarimkan dua kalimah syahadah, dia sebut dengan perlahan dulu. Tu dia panggil tarjih bahasanya. Dan yang ke-11 tuan-tuan, kita teruskan yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Oh, tak ada yang ke-11 sini ya, saya tambah saja. Habis dah. Kita ni habis. Baik, apa dia ke-11? Saya tambah dua lagi tuan-puan. Yang ke-11 dan yang ke-12. Dalam kitab kita setakat 10 saja. Maksud tak lain dah, tajuk baru dah. Bermula segala kalimah ban dan iqamah tu dah lain. Baik. Nombor 11 tuan-puan, sunat taswib. Taswib ni apa? Mengkhabarkan dapat pahala lebih pada azan subuh. Pada azan subuh, kalau tertinggal taswib tak apa. Kadang-kadang Tok Bila tinggal taswib, dia gustan balik. Ini sunat taswib. Apa dia taswib ni tuan-puan? Kalimah yang disunatkan tambah kalimah. Kalimah tu dipanggil taswib. Dipanggil apa? Menceritakan, memberitahu orang bahawasanya ganjaran solat subuh ni lebih besar daripada tidur. Itu dipanggil taswib, yakni memberitahu ganjaran pahala lebih besar. Bila? Pada azan subuh. Tambah dia as-salatu khairun minan naum. As-salah bermula sembahyang itu khairun minan naum. Terlebih baik nisbah pahala daripada tidur.
Bangunlah, kerana sembahyang ini terlebih hebat, terlebih besar, terlebih tinggi nilaian pahala berbanding dengan tidur. Ini sunat kita tambah. Baik. Habis tuan-puan, yang ke-12 apa dia? Yang ke-12, last 12 saja. 12. Yang ke-12, sunat berlambat-lambatan pada azan. Ini beza tuan-puan, beza dengan iqamah. Kadang-kadang sama. Ini tempat-tempat yang beza kena sangat alert tuan-puan, supaya dia jangan samakan dengan iqamah. Jangan kita samakan dengan iqamah. Jadi yang ke-12 tuan-puan, dalam azan sunat berlambat-lambatan pada laungkan azan itu, suara kita ataupun pada bacaan azan itu sunat kita lambatkan, jangan cepat, jangan baca dengan hadar, tartilkan dia. Tak sunat kita ekspreskan, tapi sunat kita lambatkan pada azan. Adapun iqamah tu dia beza. Iqamah dia sunat cepat, jangan lambat. Ni jangan samakan dengan azan. Maksud lambat macam mana tuan-puan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita lambat-lambatkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya tak tutup telinga lah, saya nak bagi contoh saja. Tutup telinga sunat ketika azan. Itu lambat. Patut kali kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Waqaf. Jangan hilangkan huruf waqaf tuan-puan. Itu jaga alert satu persatu. Waqaf, jangan hilangkan huruf dia. Jangan waqaf, hak pun hilang. Hayya 'alas salah. Salah, hak dia hilang. Salah, hak kena jaga. Jadi sunat kita berlambat-lambatan. Sama juga hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya bukan hayya. Kita hantam hayya 'ala, bukan hayya. Hayya, ya fathah, dia satu-satu sebut. Hayya 'alas salah. Itu berlambat-lambatan, sunat, dapat pahala lebih. Bukan sahaja pahala mengucapkan lafaz yang bernama azan, tetapi pahala mengucapkan secara berlambat-lambatan. Ada pahala yang azan, ada pahala cara mengucapkan lafaz secara berlambat-lambatan. Ada dua pahala di situ. Pahala asas dan juga pahala afdal. Baik, serta tuan-puan. Okey, kita terus lagi. Apa lagi? Last. Okey. Tidak iqamah tuan-puan, sunat ekspres. Jangan lambat. Tak sunat pun lambat. Kadang-kadang iqamah tuan-puan dia lambat-lambatkan macam azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang bertukar pula dengan azam tuan-puan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Tak sunat berlambat-lambatan tuan-puan. Ekspreskan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan waw. Ramai utama waw. Waw itu pada tasyahud, bertukar habis dah tuan-puan. Waw pada tasyahud, jangan tambah waw. Ada biasa kita dengar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha jangan la ilaha illallah. Habis tuan-puan, dia buang habis huruf. La ilaha illallah. La ilaha, bau i. Ha dulu bau i.
Tu tuan-puan, tempat-tempat yang perlu kita jaga tuan-puan, kita recall balik kerana ini ibadat. Pastikan cantik, satu persatu kita sebut ikut prosedur yang sebenar. Nak pahala tuan-puan, ingat kita buat ini ibadat, ikutlah prosedur yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara menuturnya? Kenapa? Kerana ini ibadat, bukan benda biasa. Kerana benda biasa hantam sahaja. Biasa tu tuan-puan. Last sekali, masa kita dah nak cukup dah. Okey, tengok. Bermula tajuk last ni saya cuba nak habiskan. Saya cuba tengok boleh ke tidak kita express, sebab saya tak nak hurai lah ni, sebab dia mudah saja tuan-tuan. Dia mudah. Dia tajuk akhir ni tuan-tuan. Syahdam tu tajuk akhir. Bermula tu dia nak cerita lafaz iqamah saja. Syahdam ini dia nak cerita sunat doa selepas azan. Jadi saya rasa saya boleh expresskan di sini, tak perlu kita hurai tuan, sebab doa lepas azan mudah je. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu. Cuma saya nak jelaskan sedikit sebelum tu bermula tu. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, bermula segala kalimah ban dan iqamah. Kita nak tahu mana kalimah ban iqamah yang ditanya oleh Al-Fadhil apa nama ni, ada tadi yang tanya tadi, lupa dah. Al-Fadhil yang tanya tadi, dia minta kita jelaskan kalimah-kalimah azam kan. Ini bermula segala kalimah, semua kalimah ban dan iqamah itu hendaklah engkau tuntut, yakni engkau cari akan dia, akan kalimah azan dan iqamah itu di dalam kitab yang panjang-panjang, yakni kitab yang besar-besar, kitab yang detail-detail. Kitab dia ni matan saja, kitab ringkas saja, jadi tak sebutlah lafaz-lafaz azan dan iqamah. Jadi kita sebutlah tuan-puan, kita dah tahu semua, cuma saya ulang saja. Saya ulang dan saya cuba jaga, saya sebut tempat-tempat perlu kita jaga. Okey, mana tuan-puan lafaz azan iqamah dia? Lafaz azan iqamah dia Allahu Akbar pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di sini tuan-puan biasanya okeylah. Biasanya okey di sini, jangan orang sebut silap. Walaupun ada jugalah yang teruk sangat tu mungkin tak belajar sangat. Ada yang sebut siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu siapa nampak sangat tuan-puan. Jadi belajarlah sebelum kita azan, belajar. Walaupun kita bukan nak jadi Tok Bilal, Walaupun kita bukan nak jadi Tok Bilal. Di surau, setengah orang tu dia bukan nak jadi Tok Bilal, dia tak belajarlah. Tak semestinya kita nak jadi Tok Bilal bukan nak belajar. Kita ni nak azam, kita seorang diri tuan-puan. Nak sembahyang seorang diri, kita lah sunat kita sendiri azan, sunat kita sendiri iqamah, sebab kita nak sembahyang seorang diri. Kena tahu juga azan, kena tahu juga iqamah, walaupun kita bukan nak Bilal. Apatah lagi dia Bilal, maka kenalah belajar secara intensif, kena khatamlah kitab kerana dia nak Bilal. Jadi bukan Bilal saja, orang biasa pun dia jadi Bilal kepada diri dia. Dia nak sembahyang seorang diri. Baik, settle tuan-puan. Yang pertama Allahu Akbar. Tuan-puan, bukan alif fathah tuan-puan tengok alif tu dia hamzah jadi bukan o. Bukan Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia waqaf. Nak waqaf boleh, nak sambung pun boleh tuan-puan. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat tuan-puan, yang kedua, ini tempat ramai yang orang tersilap. Kalau dia tak betul-betul belajar tengok huruf. Tuan-puan tengok balik huruf dia. Asyhadu. Asyhadu an tu jangan izharkan, sebab nun mati dia terus masuk ke dalam lam. Jadi dia kena tenggelamkan, dia idgham. Asyhadu an la terus. Jangan asyhadu an la. Jangan izharkan. Tepat yang banyak orang buat kesilapan di sini tuan-puan, dia tak matikan dengan betul. Dia buat macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, asyhadu tuan-puan. Asyhadu tuan-puan, jaga. Bilal, di sini kena jaga wahai Bilal. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Jangan, salah, haram dan tak sunat kita jawab. Kalau azan yang tidak betul, tidak dinamakan lafaz azan, maka tak sunat kita jawab azan. Tak sunat. Kalau tanya kenapa senyaknya ustaz tak jawab azan? Bukan azan, itu bukan diri yang bernama azan. Kan diri azan yang lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sedangkan untuk bila kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tak dinamakan azan. Kena ingat tuan, ashha bukan asyhadu. Ashha, ashha bukan ashha, bukan ashha, bukan asyada, bukan asya, bukan asya. Jangan kata asya, kena ashha. Bukan. Lagi pula tuan-puan, asyhadu alla terus. Dia ada nun mati dengan lam itu. Asyhadu alla ilaha i. Biasa saya dengar tuan-puan, ada yang biasa saya dengar, di sini dia tak nyatakan ha i. Dia hanya illallah terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha-i tuan-puan, ha-i. Jangan asyhadu an la ilaha illallah terus. Hilang ha, jangan. Ha-i. Ingat. Asyhadu anna Muhammadan, okey. Sama aja. Asyhadu anna Madar Rasulullah. Semua. Yang lain tu okey. Lafaz pertama dah, yang kedua dah, yang ketiga dah, yang keempat hayya 'alas salah. Okey, yang kelima hayya 'alal falah. Yang keenam ulang balik Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ketujuh la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, tak, la ilaha illallah. Baik, settle tuan-tuan. Itulah dia lafaz yang bernama azam, yang perlu kita betulkan beberapa tempat. Jadi ha jangan ha. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Itu lagu. Kita paling penting tu bukan lagunya, tapi diri dia salam. Hayya bukan hayya. Hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sebab dia waqaf dengan ha. Dia waqaf dengan ha, yang atas tu waqaf dengan ha. Hayya 'alas salah, ha. Hayya 'alal falah. Tu. Saya tahu tuan-puan, kita nak ekspreskan. Baik. Okey, last sekali tuan-puan, last sekali sebelum saya tengok ada soalan tu. Kita cuba ekspreskan tuan-puan untuk baca last kali tu dia panggil sunat bagi orang yang mendengar ban dan iqamah. Baik, saya cuba ekspreskan sebab kita nak masuk tajuk baru dah minggu depan tuan-puan. Qala al-musannif rahimahullahu taala syahdan. Syahdan ni dia panggil perhatian bahasa Aceh. Syahdan ini satu peringatan. Apa dia? Sunat bagi orang yang mendengar ban, yakni azam dan iqamah itu apa sunat? Menjawab seperti baranyan, seperti perkataan yang berkata oleh keduanya. Kedua lafaz azan dan iqamah itu sama je, kita ikut sama. Melainkan yang tak sama bila pada lafaz hayya 'alas salah. Tu bila kata Allahu akbar, kita pun sunat jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Sama dia. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sunat jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sunat jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat jawab. Yang bezanya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, beza. Dan as-salatu khairu minan naum, beza. Gimana beza dia? Melainkan beza sunat jawab hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Dua ni beza. Maka dijawab daripada keduanya. Jawab apa? Kedua ni hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah sama jawab. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kita dah pandai tuan-tuan jawab. Ulangan saja. Baik, dan melainkan pada as-salatu khairum minan naum. Kita jangan ikut sama. Taswib ini sunat dan kita sunat jawab ikut taswib, tidak. Sunat jawab cara lain, bukan ikut taswib. Taswib dia kata as-salatu khairum minan naum. Tidur sembahyang ini lebih besar pahalanya, lebih tinggi pahalanya daripada tidur. Maka apa kita sunat jawab? Sadaqta wa bararta. Tu kita jawab sadaqta wa bararta atau wa barirta. Makna benarlah. Apabila orang kata tidur sembahyang itu lebih baik daripada tidur, kita kata benarlah sadaqta wa bararta, benarlah dan baiklah. Wa bararta tu benarlah dan baiklah engkau. Betul baik kau. Dan melainkan pada lafaz qad qamatis salah
dijawab daripadanya dengan ini qamat. Qamat tu kata qad qamatus salatu qad qamatus salah. Allahu akbar, sama balik. Apa nak jawab qad qamatus salah? Kita jawab aqamahallah wa adamahallah ataupun wa adamaha. Ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas salihin ahliha. Baik. Dan tak kala selesai orang yang ban dan iqamah daripada bannya dan iqamahnya, dan orang yang menjawab selesai daripada jawabnya, apa sunat lagi? Maka sunatlah bagi sekalian mereka itu membaca doa ini, doa selepas azan tu. Sunat kita baca apa dia? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itulah saja reka ringkas sebab kita nak ekspreskan, dan ini mudah saya tuan-tuan. Kita nak sambung tajuk baharu akan datang insya-Allah, babun fi arkanis salat. Inilah tajuk yang sangat penting ni, kita akan fokus satu per satu. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan daripada Al-Fakirah ni. Apa soalan dia, Ustaz? Mohon tunjukkan cara jari telunjuk yang afdal ketika bacaan tayat awal dan tayat akhir. Okey. Ini juga termasuk dalam sunat hai'ah. Ketika mana kita membaca tayat akhir, tuan-tuan, kita baca tayat akhir, macam mana cara untuk kita kedudukan position jari telunjuk yang afdal, yang sunat, tuan-tuan. Yang sunatnya macam mana? Kita baca tahiyat akhir dan tayat awal sama. Apa yang disunatkan kedudukan jari telunjuk, tuan-tuan? Disunatkan, tuan-tuan, kita tangan kita sunat. Ada dua benda sunat di sini. Tangan kita sunat meletakkan kedua tangan kiri dan kanan ini atas kedua kepala lutut kita. Ni kepala lutut, tuan-tuan. Ni contohlah, ni kepala lutut. Ni kepala lutut kita. Maka sunat tangan kita ataupun ni kepala lutut kita, tuan-tuan. Sunat apa kita buat? Sunat yang pertama, kita letakkan tangan kita. Letakkan tangan di hujung kepala lutut. Afdalnya kita letak hujung. Nak ke belakang pun boleh, tapi afdal kita letak sama. Sama dengan kepala, parah dia ni sama. Ni kepala lutut. Jadi kita jangan pegang kepala lutut. Kita letak sama dengan dia. Macam ni. Ni kepala lutut kita sama paras. Jangan pegang kepala lutut. Ada orang pegang macam tu. Pegang lutut dia. Tak sunat. Tak afdal. Tak afdal ni macam ni. Ke belakang pun boleh. Sunat dapat pahala sunat. Tapi sunat dia letak betul-betul atas kepala lutut. Satu. Sunat yang kedua, dia dah letak dah. Ketika mana dia membaca illallah itu, tuan-puan, sunat dia angkat jari telunjuk dia belah kanan je, bukan belah kiri, belah kanan. Belah kanan ni, tuan-puan, ketika dia membaca at-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illa, tuan-puan, illallah tu illallah tu sunat dia akan naikkan. Dia naik ni, tuan-puan. Ni sini pun ada silap teknik sedikit, kita kena tahu teknik yang sebenar macam mana, tuan-puan. Apabila kita naikkan terus, tunjuk ke atas. Tunjuk, bukan satu Malaysia ni. Satu kalimah penyaksian. Illallah, tunjuk satu. Syahadah, konsep syahadah, keesaan Allah, ketunggalan Allah. Kita belajar dalam kalimah, dalam konsep wahdaniyah, ciri Allah Taala bernama wahdaniyah. Jadi illa, melainkan Allah Taala. Sunat kita, jari telunjuk kita tegakkan. Sunat kita naik. Dan sunat ni, tuan-puan, kita kekalkan sampai salam. Ada setengah orang buat illallah, lepas illallah terus dia turun balik. Tak sunat turun balik. Kekalkan, sunat kekal. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Habis. Jadi tegak dia sampai salam. Sunat naikkan illallah, tegak sampai salam. Satu, apa sunat lagi kita buat? Dah dua dah sunat. Satu, letak tangan atas pohon, atas kepala lutut. Yang kedua, sampai ilallah, tegakkan jari telunjuk. Mazhab Syafi'i, jangan goyang, itu mazhab lain. Wahabi dia tiru mazhab lain, goyang-goyang. Tak perlu goyang.
telur je goyang tuan-puan. Telur goyang boleh, tapi jari tak perlu goyang. Wahabi dia pandai-pandai. Dia kata mazhab Syafi'i tapi goyang. Kononnya ada hadis goyang. Jadi tegak tak perlu goyang, tegak illallah. Dan satu lagi tuan-puan perkara sunat mata kita berpindah. Illallah, daripada sunat mata kita ke tempat sujud tuan-puan, maka illallah mata kita terus berpindah ke jari kita. Sunat mata kita tengok ke jari sampailah salam. Tengok tuan-puan, mata at-tahiyat, sunat mata kita tengok ke tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatuh salawatun thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah, tangan angkat dan mata kita tengok. Tangan terus angkat, mata kita berpindah daripada tempat sujud terus tengok ke jari kita sampailah salam. Mata kita dah fokus ke jari. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sampai akhir, fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Habis tuan-puan, itu cara yang afdal. Kita tahu cara tuan-puan, banyak offer sunat yang kita boleh grab, banyak offer sunat yang kita boleh dapat daripada satu perbuatan. Paling banyak kita grab semaksimum mungkin untuk tambah dan tambah pahala sunat. Itulah penting untuk kita belajar fiqh tuan-puan. Kita nak belajar bukan saja wajib, tapi kita nak tahu dan nak tahu terus gali lagi ilmu apa yang sunat yang kita buat untuk kita packagekan, untuk pastikan ibadat kita berkualiti, bukan saja perkara asas tetapi kualiti dari segi pahala yang kita rebut, peluang yang Allah bagi afdal. InsyaAllah tuan-puan, itulah saja. Saya rasa kalau ada soalan lain yang saya termis, saya akan jawab secara bertulis, saya akan respon secara bertulis kalau sempat masa saya. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi pada minggu depan, tajuk baru, tajuk yang agak penting tuan-puan, yang perlu kita fokus dan sebar-sebarkanlah kepada kawan-kawan kita, keluarga kita, kerana inilah dia tanda kasih kita kepada keluarga, tanda kasih kita kepada kawan. Betulkan syariat mereka, betulkan ibadat mereka, betulkan akidah mereka, kerana tuan-puan, inilah aset dan inilah dia cara untuk menyelamatkan orang yang kita sayang di sana kelak. Sebab itu tanda sayang tuan-puan bukan pemberian yang harta benda dunia, tapi tanda sayang yang sebenar orang yang mampu menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Orang yang mampu menyelamatkan kita daripada api neraka, wal a'yadzu billahi min zalik. Sebab itulah selalu tunggu saya kata belajar dan sebarkan untuk menyelamatkan orang lain daripada apa tuan-puan, daripada diterjerumus ke dalam neraka. Terima kasih kepada anak-anak muda kita yang menganjurkan program pada hari ini, dan juga terima kasih kepada tuan-puan yang setia bersama-sama dengan kita turut memeriahkan dan menta'zinkan majlis pengajian ilmu. Walaupun kita dah tahu, kita dah khatam banyak kitab, tapi kita menta'zinkan majlis ilmu. Mudah-mudahan usaha kita memuliakan majlis ilmu ini akan diberkati usia kita, diberkati generasi kita, diberkati hidup kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna min 'ibadikal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi besok pagi yang ada masa. Terima kasih kembali. Ajarkallah.